Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, pada kali ini kita akan kongsikan lagi bacaan surah-surah Al-Quran, dan pada kali ini kita akan membaca surah Al-Adiyat. Surah Al-Adiyat. Setelah kita membaca surah Al-Adiyat, saya akan kongsikan, bincangkan serba sedikit berkaitan cara bacaan dan hukum tajwid yang ada dalam surah Al-Adiyat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah SWT sekalian, surah Al-Adiyat ini hanya ada 11 ayat, dan dalam surah Al-Adiyat ini kita akan dapat lihat banyak bacaan-bacaan yang berbentuk lantunan suara ataupun kita panggil sebagai qalqalah. Qalqalah iaitulah bacaan yang perlu dilantunkan suara pada huruf-huruf qalqalah yang 5 huruf, iaitulah huruf qaf yang bertanda sakinah, huruf ta yang bertanda sakinah, huruf jim yang bertanda sakinah, huruf ba yang bertanda sakinah, dan huruf dal yang bertanda sakinah. Lihat pada ayat yang pertama, wal'a, alif lam yang bertanda sakinah ini kita panggil sebagai alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah bermaksud lam yang bertanda sakinah ini dibunyikan huruf lamnya. Wal-'adiyah, a di sini 2 harakat kerana ada tanda mad di sini, 2 harakat. Begitu juga ya, 2 harakat. Wal-'adiyati dhabha, dhab. Di sinilah berlakunya qalqalah pada huruf ba yang bertanda sakinah, dhabha, dhab. Jika kita tidak membunyikan lantunan suaranya dhabha, maka bacaan kita kurang tepat. Kerana huruf ba jikalau bertanda sakinah, kita kena melantunkan suaranya. Kerana huruf ba di sini kita kena tunaikan haknya, iaitulah dihukumkan sebagai qalqalah. Dhabha, ha. Jikalau kita berhenti di sini, kita dapat lihat ada 2
tanda di atas ataupun tanwin di atas. Apabila kita waqaf atau berhenti, cara berhentinya ialah kita buang satu tanda dan kita hanya menggunakan satu tanda sahaja. Ha. Kita tidak boleh membaca dhabhan, maka berlaku kesalahan. Wal 'adiyati dhabha. 2 harakat sahaja kadar panjang di sini. Lihat ayat yang kedua. Fal muriyati. Fal, di sini juga alif lam qamariyah. Fal mu, di sini 2 harakat ma asli. Itulah huruf waw yang tiada baris, sebelumnya berbaris dhammah atau berbaris di hadapan. Fal muriyah, ya juga ma asli 2 harakat. Qadha, qad, di sini ada qalqalah pada huruf dal yang bertanda sakinah. Fal muriyati qadha. Di sini juga kita baca dengan cara membuang satu baris tanwin, kita hanya baca satu baris di atas sahaja. Dan kadar panjang adalah 2 harakat, sama seperti di awal. Fal muriyati qadha. Fal mughirati. Fal mughiri. Ghin, huruf ghain di bawah ghi. Fal mughi. 2 harakat kerana ada huruf ya yang tiada baris. Di sini kita hukumkan sebagai mad asli, 2 harakat panjang. Begitu juga di sini ra. Fal mughirati sub. Subha. Sub, sad depan su. Kita tebalkan sebutan pada huruf sad, bukan huruf sin. Jika kita membaca fal mughirati subha, sub, jika bunyi sub itu seakan-akan bunyi huruf sin, maka telah tertukar di antara huruf sad dan huruf sin. Maka kita pastikan kita membaca, menyebut huruf sad dengan cara sebutan untuk huruf sad, bukan bunyi huruf sin. Fal mughirati subha. Sub, di sini juga ada berlaku qalqalah pada huruf ba yang bertanda sakinah. Di sini sama seperti di awal tadi, 2 harakat panjang. Fa atharna bihi naqa'a. Fa athar, ra yang bertanda sakinah. Apabila sebelumnya huruf baris di atas, sebutan ra ini kita bunyikan tafkhim, lebih tebal. Kalau nipis kita panggil sebagai tarqiq. Tarqiq apabila sebelum ra berbaris di bawah. Tapi di sini sebelum ra berbaris di atas, ra kita sebutkan dalam bentuk atau bunyi yang tebal. Fa atharna bihi. Hi. Di sini kita panggil apabila ada hak dhamir ataupun hak bulat di hujung perkataan ini, ada tanda begini, kita panggil di sini hukumnya sebagai mad silah. Mad silah. Apabila selepas hak ini bukan huruf hamzah, dan di sini adalah huruf nun, maka di sini kadar panjangnya kita baca 2 harakat sahaja. Dalam tajuk kita panggil mad silah qasirah. Qasirah bermaksud pendek. Walaupun pendek tetapi kadar panjangnya adalah 2 harakat. Mad silah qasirah. Tapi apabila selepas hamzah, selepas hak dhamir ini adalah huruf hamzah, kita panggil mad silah tawilah. Itulah tawilah bermaksud panjang. Panjangnya ialah kadar 4 atau 5 harakat. Tapi di sini bukan hamzah, maka kita baca mengikut bacaan mad silah qasirah, 2 harakat panjang sahaja. Fa atharna bihi naqa. Naqa, di sini juga huruf qalqalah, huruf qaf yang bertanda sakinah. Naqa'a, di sini sama seperti di awal, kita baca 2 harakat dengan cara menggunakan satu baris di atas sahaja. Fa wasata, di sini berlaku qalqalah pada huruf ta yang bertanda sakinah. Fa wasatna bihi jam'a. Fa wasatna bihi, di sini juga mad silah
qasirah sama di sini 2 harakat. Jam'a, mim bertanda sakinah. Apabila selepas mim bertanda sakinah ini huruf selain daripada huruf mim ataupun huruf ba, maka di sini huruf mim ini kita kena sebut dengan cara bacaan atau sebutan yang jelas. Jam'a, tidak perlu didengungkan. Di sini kita panggil izhar syafawi. Izhar syafawi. Jam'a. Kemudian kita lihat pada ayat yang ke-6. Innal, di sini berlaku wajibul gunnah, syaddah, nun bertanda syaddah, 2 harakat panjang dan perlu didengungkan. Innal insa, di sini juga dengung, nun bertanda sakinah, selepasnya huruf sin, ikhfa haqiqi. Insana, sa 2 harakat, ada tanda panjang. Li rabbihi, di sini perlu ditekankan kerana ada tanda syaddah. Li rabbihi, hi juga maksulah qasirah, 2 harakat. Li rabbihi lakanud, di sini mad arid lisukun, tetapi di hujung ini ada huruf dal. Huruf dal pada asalnya ada baris, tapi apabila kita waqaf, huruf dal ini telah pun kita matikan kerana kita hendak waqaf. Apabila huruf dal bertanda mati atau sakinah, maka ada lantunan suara dan berlaku qalqalah. Lakanud, kadar bacaan panjang mad arid lisukun ialah 2 atau 4 atau 6. Apabila kita memilih 2 harakat, maka kita kena kekalkan 2 harakat pada bacaan mad arid lisukun yang berlaku selepasnya. Begitu juga apabila kita memilih 4 ataupun 6. Wa innahu, inna, di sini kita baca dengan 2 harakat, nun bertanda syaddah, wajibul gunnah. Wa innahu ala, hu, di sini juga ada 2 harakat, iaitu mad sillah qasirah, iaitu apabila hak dhamir ini selepasnya bukan hamzah, maka kita baca 2 harakat. Tapi apabila selepasnya adalah hamzah, kita baca panjang 4 atau 5 harakat yang dipanggil mad sillah tawilah. Di sini mad sillah qasirah, iaitu pendek. Qasirah bermaksud pendek, tawilah bermaksud panjang. Wa innahu ala, 2 harakat. Dha, juga 2 harakat. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Di sini mad arid lisukun, sama seperti ini. Lakanud, lasyahid. Di sini ada qalqalah, sama juga seperti ini. Qalqalah, dal bertanda sakinah adalah huruf qalqalah. Wa innahu, di sini sama seperti di sini, wajibul gunnah. Hu juga sama di sini, mad sillah qasirah, 2 harakat. Li hubbi, li hubbil, di sini masuk dan lepaskan kerana ada tanda syaddah, tetapi tiada dengung. Li hubbil khairi lasyadid, di sini sama seperti di sini, mad arid disukun dan ada lantunan suara pada huruf dal. La syadid. Afala, di sini 2 harakat mad asli. Afala ya'lamu idza bu'thira. Bu'thira, tha bawah thi, bukan si. Jika kita baca si, itu telah menjadi huruf sin, tapi di sini huruf tha bawah thi. Bu'thira ma fil qubur.
Ma, dua harakat di sini mad asli. Fil qubur. Di sini juga 6 harakat mad arid disukun. Kita boleh pilih 4, 2 atau 4 atau 6, tapi kita ikut pada bacaan-bacaan hukum yang sama yang telah berlaku sebelumnya. Di sini kita pilih 6, di sini 6, di sini juga 6, maka di sini kita pun pilih 6. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma wa hussila sad bawah si. Cara sebutannya kita perlu sebut dengan tebal, tidak boleh kita sebut dengan bunyi si. Wa hussi itu telah menjadi huruf sin. Wa hussila ma fis sudur. Di sini juga tebal, sad depan su, sad bawah si. Pastikan kita dapat bezakan antara si untuk sin ataupun si untuk sad. Begitu juga di sini su untuk sad ataupun si untuk huruf sin. Wa hussila ma fis sudur. Mad arid disukun di sini sama. Inna wajibul gunnah sama seperti di sini dan di sini. Inna rabbahum bi mim bertanda sakinah, selepasnya adalah huruf ba, kita baca dengan 2 harakat. Apabila mim bertanda sakinah, selepasnya huruf ba, di sini kita namakan hukumnya ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi iaitu kita kena baca dengan dengung. Inna rabbahum bihim yaw. Di sini pula mim bertanda sakinah, selepasnya bukan ba tetapi adalah huruf ya. Maka kita kena bunyikan dengan jelas sebutan pada huruf mim yang bertanda sakinah. Inna rabbahum bihim yawma idzillah. Zillah. Di sini kita tidak dengungkan, kita hanya masukkan dan lepaskan. Di sini hukumnya idgham bila gunnah. Idgham memasukkan tanwin pada huruf lam tetapi tiada dengung bila gunnah. Yauma idzil la khabir. Di sini juga mad arid disukun, kadar panjang sama seperti bacaan-bacaan yang sama sebelumnya. Dan huruf ra di sini sebelumnya berbaris di bawah, maka ra ini kita baca dengan nipis, tidak boleh baca tebal. Tebal hanya pada huruf ra yang sebelumnya berbaris di atas ataupun di hadapan. Di sini kita baca la khabir, lebih lembut, lebih nipis. Kita tidak boleh membaca la khabir. Di situ ada kesilapan. Sekian sahaja perkongsian kita pada surah Al-Adiyat. Mudah-mudahan perkongsian perbincangan dapat dimanfaatkan oleh kita semua dan bermanfaat untuk diri kita. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.